Kita-Kita FM, suara dari tanah di bawah bayu. Memang terbaik dan sentiasa di hati. Dari gunung ke lautan, dari kota Belud sampai ke Kelabakan, inilah suara rakyat Sabah yang sejati. Hari ini kita cerita usukan Munirah Cahaya di Lorong Gelap, Saleh Bersinar. Dun usukan kali ini bukan sekadar medan politik biasa. Ia gelanggang emosi, sejarah, protes senyap, dan pertarungan maruah antara generasi lama, generasi tengah, dan generasi baharu. Di tepi-tepi kampung, di bawah pokok mangga, di kedai kopi yang jadi markas Sembang, satu nama masih disebut sejak puluhan tahun dulu. Saleh Said Keruak. Dia ibarat lampu jalan yang lama, tetapi masih menyala paling terang karena cahaya itu sudah sebati dalam hidup orang kampung. Namun di sebalik cahaya itu, muncul satu lorong gelap. Lorong yang dihuni pengundi yang letih, kecewa, dan mencari suara baru. Di lorong gelap inilah muncul satu cahaya kecil tetapi kuat, bernama Isma Raisah Munirah Majelis. Cahaya yang kecil tetapi mampu menyilaukan jika padamnya lampu-lampu besar lain. Inilah realiti politik usukan pada PRN Sabah kali ini. Pertembungan antara cahaya lama yang masih bersinar dan cahaya baru yang mulai menembusi lorong gelap ketidakpuasan. Kalau kita turunkan angka satu persatu, jalan ceritanya sangat jelas. Tahun 2013, Saleh memegang usukan dengan lebih 10.800 undi. Itu bukan biasa, itu tanda cinta rakyat. Tetapi bila dia tidak dicalonkan pada 2018, undi Barisan Nasional menjunam kepada 8.700 undi, walaupun calon ketika itu ialah Japlin Akin. Apa maknanya? Cahaya kemenangan Barisan Nasional bukan datang dari parti. Ia datang dari cahaya Saleh itu sendiri. Orang tua, orang kampung, ibu-ibu tunggal, pesawah, semua pernah merasai sentuhan tangan pemimpin lama ini. Masuk 2020, Saleh kembali dan menang. Tetapi undi beliau merosot kepada 8.280 undi. Kenapa? Karena sebahagian penyokong Japlin, mungkin 500 hingga 700 orang tidak mahu menyeberang ikut Saleh, walaupun kedua-duanya masih dalam blok kerajaan. Inilah retak halus yang kini menjadi belah besar dalam pilihan raya kali ini. Dan belahan itu membuka lorong baru tempat di mana Munirah masuk sebagai cahaya yang mengejutkan. Dalam pilihan raya negeri 2020, Warisan memperoleh 3.982 undi, hampir 4.000 undi keras pembangkang yang tidak pernah hilang dalam mana-mana PRU sejak 2013. Lapisan pengundi ini, generasi muda, pengundi anti Malaya, pengundi kecewa, pengundi yang mahu perubahan, semuanya duduk di lorong gelap yang menunggu cahaya baru. Disinilah Munirah menjadi simbol. Dia bukan calon biasa. Dua penggal sebagai ahli parlimen, lantang di Dewan Rakyat, tegas membela isu Sabah Putrajaya. Dia punya aura perubahan yang tidak dimiliki Saleh atau Japlin. Dan ketika BN serta GRS sedang berperang sesama sendiri, lorong gelap itu semakin luas. Cahaya kecil Munirah semakin kelihatan. Namun jangan silap, cahaya Munirah hanya kuat jika dua cahaya besar, Saleh dan Japlin, terus saling menutup antara satu sama lain. Jika Saleh kekal dengan 9.000 undi, beliau tetap menang. Cahaya Saleh masih cukup terang untuk menenangkan rumah-rumah di kampung. Tetapi jika Japlin berjaya mencuri 3.000 undi BN, maka cahaya Saleh mula pudar. Pada titik itulah lorong gelap menjadi semakin gelap dan cahaya Munirah akan mula menerangi. Senario paling bahaya bagi Saleh ialah jika Saleh 7.000 undi, Japlin 5.000 undi, Munirah 5.500. Dalam keadaan ini, Munirah menang bukan karena warisan terlalu kuat, tetapi karena Barisan Nasional dan GRS saling memadam cahaya antara satu sama lain. Tapi dalam masa yang sama, kita kena jujur majoriti orang kampung usukan masih mengingati Saleh lebih daripada mereka ingat parti mana yang memerintah. Lihat saja video viral Makcik Bajau yang pakai baju dan topi GRS. Tetapi bila ditanya mau undi siapa, dia jawab undi Saleh lah. Itu bukan budaya politik biasa. Itu budaya kesetiaan yang tidak boleh dibeli. Sebab itulah dikatakan Munirah cahaya di lorong gelap, Saleh bersinar. Munirah menerangi hati mereka yang mencari perubahan. Saleh menerangi hati mereka yang mahu kesinambungan.
Japlin pula berada di tengah-tengah cahaya yang kuat di kalangan petani, tetapi masih belum cukup menyilaukan. Jadi siapakah yang menang? Ia bergantung kepada satu sahaja, berapa banyak undi Saleh akan hilang kepada Japlin. Kalau Saleh hilang 2.000 undi, beliau masih selamat. Kalau Saleh hilang 3.000 undi, beliau tumbang. Dan kalau itu berlaku, cahaya Munirah akan tiba-tiba menjadi terang di seluruh usukan. Inilah pertarungan sebenar PRN Sabah kali ini di Dun Usukan. Pertarungan rasa, sejarah, maruah, dan gerakan bawah tanah. Pertarungan antara cahaya lama yang masih menyala dan cahaya baru yang memancar dari lorong gelap rakyat. Usukan buat pertama kalinya dalam sejarah bukan lagi kerusi selamat sesiapa. Ia adalah kerusi yang boleh berubah bila-bila masa. Dan pada 29 November nanti, kita bakal tahu, adakah rakyat pilih cahaya yang bersinar atau cahaya yang muncul dari lorong gelap? Itu dia ulasan kita FM. Ini hanya sekadar pandangan. Boleh saja tepat atau salah. Terpulang untuk kita menerimanya. Jika bosku suka, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.